Selamat pagi, Dr. Noor Azila. Nama saya Lim Chin Kai dan nombor metrik saya ialah 211220555. Kami dari kumpulan 12 kelas 21C. Tajuk kumpulan kami adalah pengaruh globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Pengenalan saya terdiri daripada 4 bahagian iaitu latar belakang kajian, pernyataan umum, raja dan objektif kajian. Yang pertama sekali ialah latar belakang kajian. Globalisasi ekonomi ialah peningkatan ekonomi yang saling kebergantungan di seluruh dunia melalui peningkatan pesat dalam pergerakan rentas sempadan barangan, perkhidmatan, teknologi dan modal. Globalisasi dalam bidang ekonomi juga merujuk kepada pengeluaran, pertukaran, pengalihan, penggunaan barangan dan perkhidmatan yang nyata. Seterusnya, globalisasi ialah proses yang dihasilkan dari kapitalisme dalam pencarian untuk meningkatkan pengeluaran, perdagangan, dan penggunaan. Globalisasi juga didorong oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, pengangkutan, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya. Ekspor merupakan penjualan barang dan perkhidmatan ke luar negeri. Ekspor dinilaikan mengikut free on board, iaitu nilai barangan di pasaran di sempadan perangkat negara pengekspor, termasuk semua perbelanjaan pengangkutan ke sempadan tersebut, duty ekspor dan duty lain yang perlu dibayar. Seterusnya, import merupakan pembelian barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh negara asing. Import dinilaikan mengikut kos, insurans dan tambahan, iaitu nilai barangan di pasaran di sempadan perangkat negara pengimport, termasuk semua perbelanjaan insurans dan tambahan semasa perjalanan. Ekspor bersih merupakan jumlah nilai barang dan perkhidmatan yang diekspor negara yang melebihi import agregat. Ekspor bersih dalam sesebuah negara ialah jumlah nilai barang ekspornya tolak jumlah nilai importnya. Ekspor bersih yang positif menunjukkan lebihan perdagangan, manakala ekspor bersih yang negatif menunjukkan defisit perdagangan. Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi sesebuah negara dalam jangka masa tertentu yang diukur dalam beberapa tahun. Pertumbuhan ekonomi diperhatikan apabila penunjuk pengeluaran, penggunaan buruh, kapasiti simpanan dan penggunaan perkhidmatan yang membentuk pendapatan negara dan menunjukkan peningkatan dalam kualiti hidup daripada penduduk. Kata pertumbuhan ekonomi merupakan peratusan daripada KDNK, iaitu pengeluaran dalam negara kasar pada tahun tertentu berbanding tahun sebelumnya. Kata pertumbuhan ekonomi adalah bergantung kepada peningkatan dalam KDNK. Bahagian pengenalan yang kedua ialah pernyataan umum. Masalah pertama yang dihadapi ialah masalah lebih import barangan dan perkhidmatan dari luar negara. Hal ini demikian kerana harga barangan mengalami kenaikan kesan daripada kenaikan harga faktor atau barangan yang diimport dari luar negara. Apabila harga barangan import adalah tinggi, maka barangan yang diimport dari luar negara akan dijual lebih mahal di pasaran tempatan. Seterusnya, masalah kedua yang dihadapi ialah masalah kurang ekspor barangan dan perkhidmatan dalam negara kita. Hal ini demikian kerana harga barangan ekspor menjadi lebih tinggi kesan daripada kenaikan harga faktor atau barangan ekspor negara kita. Apabila harga barangan ekspor adalah tinggi, maka barangan yang diekspor ke luar negara akan dijual lebih mahal di pasaran asing. Masalah tersebut dapat dijadikan panduan kepada kerajaan dalam mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan barangan ekspor meningkat dan barangan import menurun supaya ekonomi dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan negara kita. Raja 1 menunjukkan arah aliran jumlah ekspor dan import di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Berdasarkan raja tersebut, jumlah ekspor dan jumlah import Malaysia telah meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2008 dan menurun pada tahun 2009, tetapi meningkat balik pada tahun 2010. Data tersebut akan dijelaskan dengan lebih lanjut lagi di bahagian analisis. Raja kedua tersebut merupakan kata pertumbuhan KDNK terhadap jumlah ekspor dan import di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Berdasarkan raja tersebut, kata pertumbuhan KDNK telah meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2008 dan menurun pada tahun 2009, tetapi meningkat semula pada tahun 2010. Data tersebut akan dijelaskan dengan lebih lanjut lagi di bahagian analisis. Akhir sekali, bahagian pengenalan yang terakhir ialah objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian bagi tajuk tersebut.
Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti arah aliran jumlah ekspor dan import di Malaysia dari tahun 2005 hingga 2010. Selain itu, objektif kajian yang kedua adalah untuk menganalisis kadar pertumbuhan KDNK terhadap jumlah ekspor dan import di Malaysia dari tahun 2005 hingga 2010. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Dokter. Nama saya La Kopein, nomor matrik saya lah 211220544. Hari ini saya akan membentang tentang metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan edisi ke-4 2015, metodologi merupakan sistem yang merangkumi kaidah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Metodologi merupakan kaidah dan teknik mereka bentuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Oleh itu, pengkaji juga dapat memastikan tentang metode yang digunakan semasa menjalankan kajian tertentu untuk mencapai tujuan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat diperolehi secara tidak langsung, yaitu melalui laman sesama, media sosial, buku rujukan, dan lain-lain. Buku rujukan juga sebagai metodologi kajian. Pengkaji memperolehi maklumat yang penting melalui buku rujukan untuk kajian ini. Maklumat yang diperoleh itu dicatat dan dianalisis untuk dijadikan sumber dan isi kandungan kerja khusus. Melalui kamus ekonomi, pengkaji memperolehi maklumat yang penting untuk kajian ini. Sebagai contoh, maklumat yang diambil daripada Kamus Ekonomi 1993 ialah definisi ekspor, impor, dan ekspor bersih. Laporan tahunan juga sebagai metodologi kajian. Laporan tahunan merupakan laporan yang meringkaskan kewangan dan aktiviti syarikat sepanjang tahun sebelumnya. Laporan tahunan telah digunakan untuk menunjukkan data-data ekspor, impor, dan kadar pertumbuhan KDNK di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2010 dengan tepat. Metodologi kajian yang terakhir ialah laman sesawat. Kaidah rujukan menurut laman sesawat adalah situasi atau memenuhi sumber maklumat seperti buku, jurnal, laman sesawat, dan lain-lain yang digunakan dalam tugasan atau penulisan. Contoh laman sesawat yang digunakan oleh pengkaji ialah laman web perdagangan luar negeri dan akaun negara. Metodologi kajian juga menggunakan kaidah penganalisis data. Kaidah ini dalam bentuk nilai peratus dan graf telah digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpul. Pengkaji telah menggunakan kaidah ini untuk menunjukkan data-data ekspor, impor, dan kadar pertumbuhan KDNK di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Formula pengirangan kadar pertumbuhan KDNK ialah KDNK tahun semasa tolak KDNK tahun sebelum bagi KDNK tahun sebelum darab 100. Formula pengirangan kadar pertumbuhan ekspor ialah ekspor tahun semasa tolak ekspor tahun sebelum bahagi ekspor tahun sebelum darab 100, dan kadar pertumbuhan impor ialah impor tahun semasa tolak impor tahun sebelum bahagi impor tahun sebelum darab 100. Salam sejahtera kepada Puan Loh Azila. Nama saya Liu Jiaqin dan matriks nomor adalah 211220556. Saya akan membentangkan analisis perubahan peratusan KDNK, ekspor dan import Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Dalam objektif ini merupakan menganalisis perubahan dan kadar pertumbuhan jumlah KDNK, ekspor dan import di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2010 berdasarkan perubahan KDNK, ekspor dan import Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Sebelah kiri adalah nilai KDNK, ekspor dan import. Sebelah kanan adalah kadar pertumbuhan. Macam mana kita dapat tu kadar pertumbuhan? Contoh kepada kadar pertumbuhan KDNK. Kadar pertumbuhan KDNK adalah KDNK semasa tolak KDNK sebelum bahagi KDNK sebelum, kemudian darab 100. Kita tengok contoh kadar pertumbuhan KDNK tahun 2006 adalah RM475,526 juta tolak 449,250 juta, kemudian bahagi 449,250 juta darab 100 dapat 5.85%. Yang lain tahun adalah juga menggunakan formula yang sama untuk dapat data. Kita boleh nampak pada tahun 2009 adalah penurunan pada tahun ini. Kerana menurut kenyataan Bank Negara Malaysia, penurunan yang paling besar sejak September 2009 ketika krisis kewangan global pada tahun 2009. Ekonomi negara merosot menyebabkan KDNK, ekspor dan import Malaysia menurun. Pada tahun 2010, kebanyakan negara-negara berpendapatan sederhana termasuk Malaysia sering menggunakan dasar fiskal sebagai alat untuk meningkatkan permintaan dalam negeri.
Konklusinya, perubahan KDNK, ekspor dan import Malaysia yang meningkat dan menurun dapat menunjukkan tidak konsisten dan menunjukkan ekonomi negara meningkat dengan maju. Faktor yang menyebabkan meningkat ialah permintaan dan penawaran masyarakat semakin meningkat. Terima kasih. Salam sejahtera total Norazila Zainal Abidin. Nama saya ialah Crystal Dikain dan nombor matrik saya ialah 211.20511. Hari ini saya akan bentang tentang kesimpulan dan cadangan bagi tugasan kumpulan kami. Globalisasi amat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia, terutamanya kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan meningkatkan devaluasi negara, manakala kegiatan impor boleh mendapatkan produk dan perkhidmatan tidak tersedia di dalam negara. Data sekunder telah digunakan dengan memperoleh data dari buku rujukan Kamus Ekonomi 1993, laman web Jabatan Perangkaan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Data dianalisis dengan menggunakan arah aliran peratusan dan graf untuk mengira data-data ekspor impor dan kadar pertumbuhan KDNK dengan tepat. Arah aliran jumlah ekspor dan impor menunjukkan peningkatan dan penurunan. Peningkatan telah berlaku pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2010. Penurunan berlaku pada tahun 2008 dan 2009. Mengembangkan ekspor barang buatan Malaysia ke luar negara untuk mengurangkan impor dalam negara. Mengadakan kempen membeli buatan Malaysia untuk mendorong rakyat Malaysia membeli barang buatan Malaysia. Seterusnya ialah cadangan untuk meningkatkan ekspor. Salah satu cadangan untuk meningkatkan ekspor adalah mengarahkan penerima gunaan industri 4.0. Kemajuan teknologi memberi sumbangan kepada sektor pembuatan yang berusaha menghasilkan barangan siap untuk diekspor. Pelaksanaan CIPT perlu dikuasai untuk menambah baik keselamatan barangan siap dan profesionalisme supaya dapat menghadapi persaingan dari berbagai negara. Tambahan pula, memberi pinjaman modal kepada industri-industri sektor pembuatan. Perniagaan dalam bahan mentah masih tinggi dan Malaysia merupakan negara yang bergantung kepada pengeluaran timah dan getah. Contohnya, melonggarkan syarat meluluskan pinjaman kewangan supaya banyak industri boleh menghadapi risiko dan tekanan. Akhirnya, cadangan untuk mengurangkan impor. Salah satu cadangan mengurangkan impor adalah meningkatkan produktiviti. Peningkatan produktiviti mampu menjamin kualiti dan harga komoditi. Contohnya, latihan pekerja boleh diberikan supaya pekerja mempunyai kemahiran. Tambahan pula memajukan teknologi. Negara yang mempunyai teknologi yang canggih dapat menghasilkan bahan moden yang disanjungi oleh generasi muda. Terima kasih, ini sahaja dari kumpulan kami.